يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وفي رواية والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan, walaupun tak kenal mana orang dia, pengurusi madrasah dan Tuan Haji, pengurusi madrasah yang saya muliakan, pengurusi masjid, tak kenal ini, tak sempat nak kenal, dan kepada barisan asatizah Ustaz Anwar Sam, Ustaz Faiz dan asatizah ustaz-ustaz yang lain, dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Allah beri taufik untuk dengar sedikit muzakarah, perkongsian tentang perkara agama. Mudah-mudahan ia menjadi bekalan untuk kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan dia menjadi satu perkara yang akan memudahkan kita untuk menjawab kepada satu soalan yang mengikut sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kubur nanti akan ditayang, akan ditunjuk wajah seorang manusia kepada si mati. Ditunjuk wajahnya, hadis riwayat Abu Dawud, ditunjuk wajah kepada si mati dan ditanya kepada si mati, kamu kenal tak wajahnya? Jadi mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia di dunia dahulu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal daripada segi iman, segi hati, tak nampak, tak pernah lihat, mereka mungkin Allah bagi dia taufik untuk ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lainlah, umumnya kita semua tak pernah tengok secara zahir, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah di dunia dia pernah amalkan sunnah, cinta kepada sunnah, cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah akan bagi dia ilham untuk jawab bahawa wajah yang ditayangkan kepada saya ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah antara bekalan yang bakal Allah bagi dekat kita apabila kita duduk yang majlis sebegini. Tuan-tuan mulia, perkara yang pertama yang sebelum kita nak pergi ke dalam muzakarah kita, perkongsian kita, apakah niat kita? Saya rasa setiap tahun mungkin masjid ni akan adakan majlis seumpama ini, bukan hanya masjid kita, peringkat daerah membuat sambutan Maulidur Rasul, peringkat Penang pun ada, peringkat negeri ada, peringkat Malaysia pun ada, peringkat kebangsaan, sambutan Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan. Apa niat kita? Kita main ni, Masya Allah, di antara tuan-tuan ramai yang banyak lagi kerja dia perlu buat, ada lagi urusan-urusan yang perlu dia buat. Dia tangguhkan dulu, dia tawakufkan dulu, dia hentikan dulu, dia main sini. Bukan kerana saya, kerana ingin menunjukkan bahawa dia pun antara orang yang ingin, dia pun di antara orang yang minat untuk dengar tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat dia apa? Apa niat yang patut kita pasang? Kerana atas niat Allah akan bagi. Niat apa? Zaman Nabi SAW ada seorang lelaki sahabat, Nabi tak jelaskan nama dia. Dia telah tinggalkan, dia telah berhijrah. Ini maksud dia telah tinggalkan kota Mekah, pergi Madinah.
Perjalanan di zaman tu susah, memakan masa berbulan-bulan. Zaman sekarang senang, ada semua kemudahan. Zaman tu susah. Oleh kerana niat dia, walaupun zahir nampak dia tinggal ke Mekah, zahir nampak dia menuju ke Madinah, tapi oleh kerana niat dia, Abi Mura'atin yankihuha, Nabi SAW bersabda, ada orang berhijrah untuk seorang wanita yang dia ingin kahwin dengannya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Walaupun niat, walaupun zahir dia tinggal ke Mekah, pergi Madinah, nampak seolah-olah ingin bersama, berdamping dengan baginda Nabi SAW, tapi niat dia bukan untuk berdamping, niat dia untuk seorang wanita yang dia ingin kahwin, ataupun niat dia untuk dia dapat apa-apa harta daripada dunia, maka dia tak dapat pahala yang Allah janjikan untuk orang yang telah meninggalkan rumah tangga dia kerana semata-mata kerana Allah SWT. Jadi tuan-tuan mulia, pertama sekali niat kita sebelum dalam majlis ni adalah untuk kita muhasabah, banyak mana cinta aku pada Nabi SAW. Muhasabah. Kita semua orang dunia ni, kita semua contoh yang bekerja di pejabat, di kedai semua, ada medical check up tahunan, medical check up tahunan. Dia pergi jumpa doktor, test apa, buat test darah, kecil manis, darah tinggi, kolesterol, tak? Medical check up tahunan. Begitulah juga kita boleh bayangkan, kita boleh andaikan bahawa majlis kita ini adalah untuk kita check up, check banyak mana cinta hang kepada Nabi SAW. Hang mat Nabi, tidak ada jalan lain untuk hang dapat kejayaan melainkan hang bawa cinta Nabi dalam hati hang. Nabi kata kalau Musa turun, Nabi Musa AS turun kat dunia, untuk dia mendapat kejayaan dia mesti ikut aku, Musa AS. Nabi Isa AS akan datang akhir zaman nanti, di waktu adanya Dajjal, zahirnya Dajjal, Isa AS akan turun. Isa AS turun bukan bawa agama yang Allah telah beri pada dia waktu zaman ni, dia akan bawa agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita buat majlis ni, kita akan ukur banyak mana cinta aku kat Nabi. Cakap senang, cakap semua boleh cakap. Satu hari dalam kitab yang saya baca di masjid kan surau kan tak tahu, ramai orang lelaki duduk. Laila Majnun, kisah Laila Majnun. Laila dihantar seorang lelaki, siapa tak, mungkin khadam dia apa, kita pergi tanya apa ramai sangat duduk kat mesin, siapa ni depan ni? Orang lelaki tu ramai. Dia tanya, hampa semua ramai ni siapa? So, kami semua Majnun, orang cinta kat Laila. Lelaki tu balik, abang, ramai satu jemaah pencinta hang, bukan seorang Majnun. Kita dulu nak Majnun seorang, penuh satu surau Majnun. Dia kata, wah ramai sangat, dia tak tahu semua kata cinta hang. Dia kata tunggu sekejap. Dia masuklah rumah dia, dia ambil mangkuk, dia bagi kat khadam tu, kita hampir elan kat surau, siapa yang kata dia cinta Laila, bagi darah satu mangkuk. Laila minta, bila mangkuk, satu mangkuk. Lelaki tu pergi lah ke surau. Siapa yang betul-betul gila dan cinta kepada Laila,
Maka puteri Laila minta darah dia satu mangkuk. Dengar macam tu semua lari cabut ni. Sebab nak bagi darah nak mati lah. Hak tinggal seorang ya. Itulah Qais. Dia kata saya bukan habang dekat Laila, bukan dekat darah. Dia nak nyawa sebagai dia. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang asal. Itulah yang kita akan bawa bekalan kita ke akhirat kelak. Itu tuan-tuan mulia. Satu yang pertama sekali, kita nak niat bahawa duduk sini nak ukur cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ukurnya nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan apa garis panduan ulama yang ulama telah gariskan yang menunjuk kemudian ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan pergi. Jadi, niat kita yang pertama untuk tujuan. Yang kedua, niat kita duduk sini adalah untuk dengar kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dengar kebesaran Allah, iman meningkat. Itulah juga dengar kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman akan meningkat. Iman bukan hanya meningkat dengan kita, bukan hanya, maksudnya banyak lagi ceritakan, sebutkan, dakwahkan, muzakarahkan kebesaran Allah, iman meningkat. Muzakarahkan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman akan meningkat. Niat kita yang kedua untuk majlis ni adalah untuk meningkatkan iman. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Kita niat dua ni, insyaAllah kita balik bawa bekalan. Kita tak niat dua ni, kita balik bawa kenyang perut dia. Selepas dari rumah ni bawa kenyang perut, belahak tengah jalan sampai rumah pergi berak, habis hilanglah Maulidur Rasul, masuk dalam tanah. Kita niat dua ni, insyaAllah kita makin hampir dengan Nabi. Kita makin hampir dengan Nabi. Hampir dengan Nabi, man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Siapa makin hampir dengan Nabi, dia makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin seseorang tu hampir dengan Allah tanpa melalui jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak boleh. Tidak ada jalan shortcut. Buang Nabi, terus Allah. Itu sesat nama. Itu dah sesat lah. Saya dah pergi jumpa seorang tu, dia berguru dengan tuan guru. Adik-beradik saya juga, saya pun terkejut juga. Pergi berguru dengan sebelah-belah Sik Baling. Saya tengah tak semayang, dia kata tak perlu semayang. Siapa-siapa? Aku dapat Allah. Nabi semayang, kata kami punya jalan ni, Nabi kami buang tengah. Wah, saya tak melampau dah. Nabi buang tengah tak ada apa, tinggal ya. Dia kata maksud Allah, nak dapat Allah, Nabi itu perantaraan. Kami tolak Nabi, dapat Allah terus. Wah, saya kata mencap balik aku balik, tak mendengar dia. Bahaya lah ni. Tak mungkin seseorang boleh dekat dengan Allah tanpa menggunakan jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang boleh kita pergi terus kepada maksud Maulidur Rasul. Maksud Maulidur Rasul, perkara yang pertama, target semua orang Islam perlu usaha adalah membina keyakinan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kepercayaan, satu keyakinan. Yahudi percaya Nabi. Yahudi kenal Nabi lebih daripada kenal anak mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari kenal anak mereka. Mereka percaya. Orang Yahudi, mereka dah diberitahu alamat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka. Mereka kenal, percaya. Apa yang kurang pada mereka berbanding dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada keyakinan. Pada keyakinan. Sahabat tak percaya, atas lagi yakin. Dalam usaha tabligh ini ada seorang orang tua, dah meninggal dah, nama dia Syekh Salim rahmatullah alaih.
dalam bayan dia, dalam ceramah dia selalu bagi contoh percaya dengan yakin. Dia tak masuk soabang bahawa si fulan pemanah tepat pada sukan Olimpik. Seluruh dunia semua orang tengok si fulan ni bab memanah ni dia dapat pingat emas. Masuk soabang, masuk majalah, masuk magazin, masuk berita, semua orang tengok. Berkebetulan dia ni orang Penang. Contoh berkebetulan dia orang Penang. Lepas dapat pingat emas dia balik, dia pun buat persembahan dekat stadium Penang. Orang Penang semua main, budak-budak hafiz pun main pakai serban nak tengok ni pemanah tepat. Dia pun datang buat persembahan. Adalah 2-3 orang pekerja dia. Seorang di antara pekerja dia, kerja dia adalah letak buah temikai atas kepala. Letak buah temikai atas kepala, diri 500 meter jauh. Si hak menang pingat emas, dia pun tarik dia punya panah, pop, popat kena. Mula-mula buah temikai besar, tolak buah temikai, ambil buah nyok pula, buah kelapa, buah nyok, tarik lagi panah, pom, kena. Wah, pupang tepuk, berkelip-kelip pun tak nampak. Ambil lagi buah paling kecil, buah betik, tarik panah sekali, pom, kena. Buah betik kecil. Habis buah betik, lagi buah kecil, buah pelam, buah mangga, tarik lagi, pom, kena. Oh, orang tepuk kita mak, oi, silap arah angin yang hilang hidung orang tu. Ambil buah lagi kecil, buah apple garam, panah, pom, kena. Orang tepuk, memang betul layak dapat pingat emas. Hari kedua bagi lagi peluang kat orang Penang untuk main tengok lagi persembahan. Orang kumpul lagi main, bawa semua cucu cicit main tengok ni. Jarang ada orang Melayu boleh panah macam ni. Nak panah rumah pun tak kena, apatah lagi nak panah buat temikai. Hari kedua orang pun tengok tepuk, orang tepuk bergegar stadium. Mai hari ketiga, bila nak buat persembahan, hak duk usul buah tu dia demam. Dan 2 hari dia duduk diri, dia pun ketak betul lah. Hari kedua dia demam, tak ada orang nak ambil buah temikai tak atas kepala. Jadi apa dia nak buat? Hak si pemanah tepat ni, dia pun pergi dekat orang ramai, pakcik boleh tolong diri tak buah nyok atas kepala? Apa kata pakcik tu? Tak yakin saya. Dia tak kata saya tak percaya. Sini segi bahasa lah, tak betul perkataan tak percaya. 2 hari hang tengok, hang dengar dalam TV, hang baca dalam suabak, hang baca dalam magazine, semua majalah keluar nama aku. Dia tak kata saya tak percaya, saya tak yakin. Pakcik tak yakin ni, musim tengkujuh ni hujan selalu turun, angin selalu kuat, Penang tepi laut tu main angin selatan ke angin arah Cina ke, dia pusingkan panah tu bukan kena bonyok, hidung pakcik hilang. silap bukan hidung, nyawa sekali hilang. Itu tahap percaya. Itu beza antara 2 tahap. Satu yakin, satu percaya. Kita nak ikut baginda Nabi SAW, bukan tahap percaya, yakin. Orang ini, orang kata makan sakit, makan madu, sakit makan betul. Orang kaji madu ni ada zat tu, ada zat ni, ada zat tu, ada zat. Air zam-zam ada zat tu, ada zat ni, ada zat tu, ada zat ni.
Macam depan. Masya Allah, main depan tak? Kita punya kamera ni dia macam 100 orang duduk. Dia yang telah memenuhkan ruang masjid ni. Kamera 3 ni. Saya ambil 3, kalau ada 8, saya dah dengan kamera je duduk ni. Boleh sebab tu dengan doa. Main depan. Dia pun tak abang kat saya. Masa sampai pukul berapa saya takut lepas lewat hilang nyawa orang. Sampai pukul berapa tuan polisi kan terbuka, bukan tertutup malam ni. Dia tengok tertutup. Kita tengoklah. Sembilan suku. Kalau lejak sikit nak panas Sembilan suku saya tak nak soal. Saya jadi mangsa Allah. Itu tu yang mulia Allah SWT. Perkara yang pertama yang perlu kita usahakan adalah menimbulkan keyakinan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan percaya, kita nak usaha atas lagi pada percaya. Usaha ke atas meyakini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar sunnah bukan kerana ada saintis, ada para ahli sains telah buat kajian, minum air ni elok duduk. Kita benar sunnah Nabi, kita bukan amalkan sunnah kerana dianya telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana ada saintis barat, ada pengkaji dari luar negara yang bukan Islam, dia kata rahsia dalam sunnah macam ni, kita pun ikut amalkan sunnah bukan kerana ianya telah diamalkan oleh Nabi. Sedih. Hari ini orang Islam sunnah Nabi telah diberitahu ribuan tahun telah berlalu. Sekarang baru timbul dalam hati hang nak amalkan sunnah. Bukan kerana hang yakin kepada sunnah, yakin kerana kajian manusia lain. Ini yang kita nak ubah pandangan kita, tanggapan kita, anggapan kita bahawa kita ingin amalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana yakin terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah beza antara Yahudi dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ada ilmu, tidak ada yakin. Yahudi kenal Nabi tapi tak yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Rum hantar orang dia, apabila baginda Nabi hantar surat, wahai Raja Rum, aslim taslam wassalamu ala man ittaba'al huda, sejahtera ke atas orang yang ikut petunjuk. Dia hantar 2 orang pengawalnya. Seorang dia kata hang tanya, kalau dia betul-betul Nabi hang tanya dia. Dia beritahu dekat aku syurga begitu luas. Kalau syurga begitu luas, di mana nak letak neraka? Syurga punya luas daripada timur, menutup segala timur barat dunia. Kalau begitu luas dunia, syurga nak letak kat mana? Tanya dia soalan. Dan dengar jawapan dia. Raja Rum beritahu kepada pengawal dia, dengar jawapan dia. Kalaulah dia kata apa punya raja, tak cerdik lah. Bila datangnya malam, pergi mananya siap. Soalan pun dia tahu apa nak tanya, jawapan yang bakal diberi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dah tahu, termaktub, tertulis di dalam kitab mereka. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, perkara yang kedua yang diberitahu kepada pengawal Raja Rum ni, Herakl, kau angkat belakang baju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di belakang dia ada mohon tak? Sebesar telur burung merpati timbul. Ada tak? Kalau ada yang tulis khatamun Nabi, itu betul-betul benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua pengawal ni kata kami utusan raja, saya nak tanya tuan satu soalan. Apa soalan? Dia bentang soalan. Dia raja kami kata, tuan tulis dalam surat dia bahawa syurga, kalau tuan beriman, tuan bakal dapat syurga mati nanti. Syurga punya luas timur dan barat menutup segala luasnya. Arduha ka'ardis samai wal ard, luasnya dunia lebih luas dari syurga. Kalau macam tu luas punya syurga, neraka nak duduk kat mana? Nabi SAW jawab,
Apa cerdiknya raja? Tanya dia, kalau malam datang siang pergi mana? Terkejut perawan tu, betul apa yang Nabi SAW beritahu, betul, itulah yang diberitahu oleh Nabi SAW. Orang yang kedua, buka belakang baju baginda Nabi SAW dan lihat betul-betul ada mohor kenabian baginda Nabi SAW. Dua ni balik, habaq ke raja, betul tuan, itu betul-betul Nabi. Raja kata tak apa, dia kumpul semua pembesar ni, menteri-menteri semua dia kumpul. Ni hadis dalam Bukhari. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan tahap percaya dan tahap yakin. Tahap yakin membawa manusia kepada amal. Tahap yakin membawa manusia beramal kepada sunnah Nabi SAW. Tahap yakin akan membawa seseorang korbankan adat rasam, utamakan sunnah Nabi SAW. Adat rasam tolak, biarlah penduduk kata apa, biarlah orang kampung kata apa, biar mak ayah dia kata apa. Kalau sunnah Nabi SAW macam ni, saya akan korbankan nyawa saya demi untuk satu sunnah Nabi SAW. Ini jazbah sahabat. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu telah tawan kota Mekah. Amr bin As buat kenduri, bawa, ajak pembesar-pembesar raja, pembesar-pembesar yang bukan Islam makan sekali dengan Amr bin As. Sehingga Amr bin As bila makan, ada makanan yang terjatuh atas sapra, dia pun angkat makanan tersebut. Seorang daripada sahabat isyarat saja, tuan, jangan angkat, malu depan pembesar. Mana tuan orang hebat Amirul Mukminin, dia angkat makanan yang jatuh dah standard. Diorang ni orang kaya-kaya orang besar-besar orang berpangkat tinggi ni. Jangan kutip makanan yang telah jatuh daripada tangan atas sapra, jangan kutip, hina. Orang miskin dia buat ni, orang fakir dia buat ni. Alhamdulillah, marah. Patutkah aku tinggalkan satu sunnah baginda Nabi SAW kerana manusia-manusia yang jahil sendiri mereka ni? Sahabat jazbah inilah yang lebih yakin terhadap baginda Nabi SAW. Sambung cerita raja tadi. Raja kumpulkan semua menteri-menteri, hadis Bukhari, kumpulkan, dia kata tutup pintu semua tutup pintu. Kata, saya isytiharkan pada hari ini saya meninggalkan agama Nasara dan saya beriman ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteri-menteri, dia punya orang-orang dalam pentadbiran kerajaan dia dengar aja, terus orang tinggalkan. Kami tak akan koma tuan, kami tak akan angkat, kami tak akan anggap tuan sebagai raja kami, tuan dah jadi musuh kami. Terus tinggalkan. Semua lari nak keluar, pintu tertutup. Raja tengok, orang semua tak suka Raja, balik, aku main dia acah-acah saja nak tengok hampa kuat ada iman atau tidak. Demi untuk dunia dia telah korbankan beriman ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tahap kepercayaan. Tahap apa tuan? Kepercayaan. Tahap yang saya dan tuan-tuan perlu usaha, tahap keyakinan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mula perkara yang kedua ingin saya kongsikan tuan malam mulia ini. Bagaimana untuk kita timbulkan keyakinan? Ustaz dah sebutlah yakin. Tuan tahu, dengar yakin tu tahu dah Ustaz ni tabligh punya orang mesti tu orang, mana ada orang sebut yakin mereka orang tabligh ya. Start bayan nahmaduhu wa nusalli ala rasulih, tuan-tuan mulia kena yakin, bau dah tabligh dia. Itu tuan mulia. Bagaimana untuk kita ini benda yang penting tuan. Apa yang saya cakap ni benda yang penting. Kalau seorang raja dia buka store raja, dia kata siapa nak masuk ni masuk, hang nak ambil apa ambil, sempena Maulidur Rasul ni saya buka, orang pun masuk store raja, tengok benda Allah, macam-macam benda pelik-pelik
yang hadiah daripada negara tu, hadiah daripada negara ni. Semua benda pelik-pelik dah. Ada orang dia tengok pen pelik, dia ambil pen. Dia ambil pen. Ada orang dia tengok jam pelik, jam ni tak pernah tengok dalam dunia. Jam tali tak ada tali, macam pompang lah. Dia ambil jam. Siapakah orang yang cerdik? Orang yang cerdik, benda yang paling berharga dalam khazanah raja, duit, emas, hang ambil, semua benda hang boleh dapat. Betul tak? Hang ambil duit 100, dalam tu ada 50, dalam tu ada 20, dalam tu ada 10. Hang ambil duit 20, dalam tu tak ada duit 50. Dalam duit 100 ada harga 50, ada harga 20, ada harga 10. Dalam sunnah, dalam kehidupan baginda Nabi SAW, perkara yang paling penting adalah yakin ke atas Nabi SAW. Ini buat hang berjaya dunia akhirat. Kalau hang tak nak yakin, Abu Jahal masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka. Siapa Abu Lahab, siapa Abu Jahal? Orang yang ada talian darah dengan baginda Nabi SAW. Talian darah. Orang yang mana Abu Lahab, orang yang mana dengar berita bahawa Nabi SAW dilahirkan, dia telah merdekakan wanita yang datang bagi berita gembira. Kau merdeka wahai wanita, kerana bawa satu berita bahawa aku dapat anak saudara lelaki. Ini satu kebaikan dia buat. Tapi tuan-tuan muda, dia tak masuk syurga. Abu Talib lebih hebat lagi. Abu Talib, orang yang bantu baginda Nabi SAW, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila bawa ayah dia, Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar apabila ayah dia masuk Islam, dia gembira, Nabi gembira. Dia Rasulullah, saya tak gembira sangat. Entah kenapa ayah kau masuk Islam. Saya lebih gembira kalau Abu Talib masuk Islam, kerana ia akan lebih gembira. Macam tu sekali sahabat tahu betapa Nabi beringinkan Abu Talib masuk Islam, tapi Allah SWT tak boleh masuk Islam. Benda yang paling penting adalah meyakinkan ke atas baginda Nabi SAW. Untuk itu tuan-tuan ulama ada gariskan sikit tip-tip untuk kita wujudkan perkara ini, supaya yakin kita terhadap Nabi bertambah. Dengan mana dengan itu, insya-Allah kita akan lebih maju untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tentu antaranya banyak benda, banyak kita ambil yang antaranya yang Syekh kitab pengarang kitab ni tulis bahawa alamat bahawa seseorang tu cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, dia membantu agama yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bantu agama, baik bantuannya berbentuk percakapan, baik bantuannya berbentuk perbuatan. Apapun bentuk perbuatan dia bantu agama. Misal contoh ni madrasah ni dia ajar ilmu agama, dia ajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ajar agama Allah, dibaca kalam Allah pagi dan petang. Kita ni Allah tak bagi sangat duit, kita di tempat kita, di kampung kita ada, kita nampak orang yang Allah bagi dia kemampuan lebih serta, kita kata, Syekh ada satu madrasah Allah, dia orang duduk zuhudnya, duduk serba kekurangannya. Apa kata kalau anda nak bagi zakat, kita bagi zakat kat madrasah. Ini bantuan berbentuk percakapan. Dia terdengar ada orang kata ni, budak-budak belajar madrasah ni tak ada masa depan, nak makan apa? Sijil mana ada? Dia nak makan apa? Dia pun boleh kerja di laut dia, pasal laut tak minta sijil. Dekat darat ni semua minta sijil. Nak basuh pinggan kedai mamak pun mamak minta ada sijil tak? Laut pasal ikan tak arti nak cakap. Tidak, ikan pun minta sijil tak? Bila kita dengar macam tu, kita yang kena jawab daripada pihak madrasah. Ini bentuk bantuan kepada agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tulis nanti mula, Ummu Sa'diyah yang telah menyusu Halimah Sa'diyah yang telah menyusu baginda Nabi,
sallallahu alaihi wasallam datang, kenderaan dia paling lambat sekali. Binatang dia ni macam kancil lah, hak lain semua laju macam Ferrari, Lamborghini sampai awal. Nak ambil bayi-bayi yang daripada keluarga bangsawan boleh dapat upah mahal. Dia ni kenderaan dia saga lampu merah berhenti terus mati. Orang lain semua berhenti hidup ini, dia berhenti terus mati. Kenderaan dia lambat sampai. Bila sampai, orang dah beritahu semua anak-anak bangsawan, orang lain dah bawa pergi. Tinggal seorang ni, bayi yang nama Muhammad, ni pun anak yatim, ayah tak ada. Serba salah. Nak ambil tak tidak? Dapat upah tak tidak? Dah halang dah. Orang Melayu kata halang seluk perkasam, biarlah sampai ke pangkal. Ambil dah juga. Ambil sabar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah sendiri kata, bawa balik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenderaan aku jadi sepantas-pantas, tambah sisi. Kenderaan dia laju potong habis semua. Hak Ferrari, Lamborghini semua tinggal belakang, dia paling depan, laju. Bawa balik rumah dia, tanaman dia semua subur. Kambing-kambing yang sebelum ni tinggal tulang dengan kulit dia, tengah isi tak ada, potong tak dapat apa, ini dia. Kambing dia semua jadi gemuk. Allah, dia heran, manusia apa ni? Ini manusia ke ataupun malaikat ni yang aku bawa balik ni? Ulama kata Halimatus Sa'diyah hanya bawa balik jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya bawa balik jisim Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi bawa agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bawa balik jasad Nabi dapat macam tu sekali keberkatan, apakah sangkaan tuan-tuan seorang yang bawa balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan? Betapa banyak keberkatan yang Allah SWT bakal turunkan kerana bawa balik sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara alamat bahawa dia ni sayang kepada Nabi, dia bantu agama Nabi, baik segi percakapan, baik segi perbuatan. Kita boleh tengok orang yang mana tak amalkan sunnah dengan cara yang hikmah tu tengok, hikmah ni sangat penting tu. Dalam fiqah ada satu bab tegur orang. Dalam fiqah kata kalau nak tegur orang, kalau teguran awak menyebabkan dia tinggalkan perbuatan tersebut dan buat perkara yang baik, awak layak untuk tegur. Tapi kalau teguran awak menyebabkan dia bertambah lagi buat maksiat tersebut, kita tak boleh tegur. Ini fiqah tu ni. Bab teguran kita tak boleh terus-terus, weh, hang sama tak buat macam ni, mucap pergi jumpa ustaz suruh nikah semula. Weh, kawan ngamuk lah macam tu. Contoh bila orang tua kita beri contoh, seorang lelaki ni dia beli lembu, dia bagi makan lembu. Bila main dekat nak ambil susu, dia ambil senapang, dia tak atas kepala, lembu duduk diam-diam, pun nak perah susu hang. Lembu duduk daripada sepah apa dia bukan kenal, cuma ambil pergi potong rumput, tak depan dia, tak sebar dia, tak rumput, bagi dia makan. Dia tengah makan tu, perah dia kuat mana anak tarik, kuat mana tarik lah. Itu lembu, bagi dia makan pun dia pun tahu doa, perah lah banyak mana. Anak ambil satu bandi kan, satu tong tu pulang dah. Begitu juga kita nak tegur orang untuk amalkan sunnah, kena ada cara. Pele dindo kudu kata, ambil dulu hati dia, lepas tu bawa bagi agama kat dia. Kita bantu agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan percakapan kita, dengan perbuatan kita, dan antara juga tentu mulia bantu agama nak keluar jemaah tabligh. Ini pun satu bentuk bantu agama Allah. Tuan-tuan, kita tak nampak sangat keperluan dekat Malaysia. Di negara jauh, saya 2012 Allah bagi taufik pergi ke Macau, 2012 Allah bagi taufik pergi ke Hong Kong, 2012 Allah bagi taufik
pergi ke China. Allahu Akbar. Diorang tak nak bagi kita balik, nak suruh duduk sana. Kita kata boleh duduk sana, bagi kami kahwin kat sini, okey. Tak khas, tuan-tuan, begitu banyak sekali tuntutan agama. Diorang punya nak supaya kita bagi ceramah agama, pendengarkan kepada mereka kalam Allah, kalam Rasul. Dekat Malaysia ni kita tak nampak. Tuan-tuan pergi luar negara, tuan-tuan nampak betapa jauhnya umat Nabi SAW daripada agama. Ustaz mudir madrasah kami, Ustaz Abdul Hamid, pergi ke Brazil, jumpa anak-anak orang Arab yang generasi kedua, generasi pertama Arab kahwin dengan orang perempuan Brazil. Anak mereka ni generasi pertama anak orang Arab Palestin, agama tak tahu. Ini baru generasi pertama, belum yang kedua, belum yang ketiga. Kalau yang pertama dah keadaan mereka macam ni, apakah tuan-tuan sangkaan tuan-tuan anak-anak mereka ni akan jadi pejuang agama Islam atau tidak? Tak tahu. Ini tuan-tuan salah satu daripada cinta kita kepada baginda Nabi SAW ialah kita membantu agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW. Antara juga tuan-tuan mulia, perkara yang dituntut, perkara yang disenaraikan dalam membantu, dalam alamat kepada cinta baginda Nabi SAW ialah kita mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Hari ini lemahnya kita, bila kita dengar sunnah, dalam hati kita timbul rasa ringan. Sunnah aja, kau wajib sunnah aja. Patutnya bila kita dengar sunnah Nabi SAW, tak perlu kita tanya huraian hukum sunnah ni adalah wajib ke, hukum sunnah ni adakah dia sunat ke, hukum sunnah ni adakah dia jawaz ke. Tak perlu tanya. Dengar ini perbuatan yang telah dibuat oleh baginda Nabi SAW. Tidak ada lain dalam hati kita mereka ingin mengamalkan sunnah tersebut kerana ianya telah dibuat oleh Nabi SAW. Siapa yang ada jazbah ni, bermakna dalam hati dia ada cinta terhadap baginda Nabi SAW. Jika tidak, tuan-tuan, bermakna belum lagi sempurna. Kita kena usaha lagi. Jadi antaranya ialah kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan juga tuan-tuan, dan juga beliau berkata bahawa untuk mengikut kita punya ulama, kita bagi 4 jenis sunnah: sirah, surah dan sarirah. 3 sunnah, apa ni? Sirah, sarirah dan surah. Surah kata zahir kita, pakaian kita, macam mana pakaian telah dipakai oleh Nabi SAW. Kita kena usaha, cuba apa yang Nabi pakai, kita cuba ikut pakai. Itu dipanggil surah. Zahir muka kita macam mana. Arwah Bayi Khalid, seorang orang berusaha agama dan tabligh ni, dia kata, saya pergi ke Indonesia, istimewa, ada perhimpunan usaha tabligh. Seorang mufti daripada Pakistan datang, Mufti Zainal Abidin rahmatullahi alaih. Mufti Zainal Abidin tanya saya, Bayi Khalid, ada tak orang yang boleh potong rambut? Saya tak ramai. Dan itu orang yang boleh potong rambut yang tahu sunnah Nabi SAW. Tak ada sunnah lah yang potong rambut. Saya ingat pun sunnah potong ataupun botak. Jadi dia ada tahu, tabligh ni semua dia tahu. Lepas tu dia pun panggil seorang orang tabligh untuk potong rambut Mufti Zainal Abidin. Orang tu potong, mufti pun serah kepala dia dekat tukang rambut tu. Tukang rambut tu potong, dia selesai. Mufti Zainal Abidin ambil cermin, tengok, kata, Bayi Khalid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hang kata tukang rambut ni tahu sunnah, dia mana tahu sunnah? Dia kata, tuan, apa silap dia buat? Kita ada bahagian dia bagi pendek, ada bahagian dia bagi banyak, ada bahagian dia cukur, ada bahagian dia potong. Sunnah Nabi SAW, kalau nak potong, semua potong, tak ada cukur.
Kalau nak cukur, semua cukur. Kita tak tahu. Orang yang cukur pun dia tak belajar agama. Dia potong-potong hak yang bahagian tepi-tepi dia cukur. Betul tak? Dia cukur tak? Seiban-seiban ni dia cukur. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kalau nak potong, potong semua. Kalau nak pendek, pendekkan semua. Jadi Mufti Nabi Rahmatullah alaih kata, tengok, awak kata dia tahu sunnah, dia tak tahu sunnah. Jadi tentunya kita kena cuba untuk mengetahui setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan kita. Boleh insya-Allah tuan-tuan? Tentu boleh antara perkara yang dituntut kepada kita juga untuk kita menimbulkan kasih sayang kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memperbanyakkan zikir tentang kebesaran, perbanyakkan zikir, perbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang satu hari 200 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang boleh sallallahu alaihi wasallam boleh. Paling kurang satu hari berapa kali ni? 200 kali. InsyaAllah orang yang jaga selawat dia, Allah akan bagi anugerah yang paling rendah pada dia bakal mimpi jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan lagi ni. Dia datang jumpa mufti. Benda ni saya baca dalam satu kitab. Dia datang jumpa mufti, dia kata mufti. Dia jumpa Mufti Syafiq, pengarang kitab Ma'ariful Quran. Anak dia Mufti Taqi Uthmani, yang sekarang ni mufti besar Pakistan. Ayah dia ni mufti Pakistan tak? Lepas ayah dia, anak dia. Ada orang datang jumpa mufti ni, kata, tuan mufti bagi saya amalan untuk saya amalkan amalan tersebut dan mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Tuan ni nak jumpa Nabi. Mufti Syafiq tu bagi amalan. Bila Mufti Syafiq tu bagi amalan ke orang tu kata, tuan mufti tahu amalan ni, tuan mufti amal berapa banyak, setiap malam boleh jumpa Nabi SAW. Saya baru tahu je ni. Tuan dah tahu lah. Mufti tu kata, saya tak pernah amalkan pun. Saya tak pernah amal pun amalan ni untuk bermimpi jumpa Nabi SAW. Dia kata, kenapa tuan mufti? Tuan mufti tak ada keinginan kah? Tak ada syok kah? Syok nak jumpa Nabi SAW. Dia kata, mana muka saya layak untuk lihat muka Nabi SAW. Saya ni siapa? Penuh dengan dosa, apa pun tak ada. Nak tunjuk muka depan Nabi, malu. Kerana tu saya tak amalkan amalan ni. Allah bagi saya jumpa itu, Allah yang bagi. Saya tak layak. Kerana tu saya tak minta dekat Allah supaya bagi saya mimpi jumpa Nabi, kerana saya rasa diri saya ni tak layak. Dia jaga dia jaga salawat satu hari 200 kali. Dia jaga salawat dia pada hari Jumaat, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca 80 kali pada hari Jumaat selepas sembahyang asar salawat sallallahu alaihi wasallam, apa salawat dia baca 80 kali hari Jumaat, siapa yang baca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, 80 tahun dosa Allah akan ampun tahu. Antara amalan yang boleh menimbulkan kasih sayang terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita memperbanyakkan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, antara juga perkara yang perlu, yang ianya adalah alamat bahawa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah hati kita ada keinginan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkeinginan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita kena ada berkeinginan untuk bertemu dengan Nabi. Mimpi itu lain. Ingin bertemu dengan Nabi di pada mahsyar nanti, bila mati nanti. Bila mati nanti, moga-moga aku dapat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syok ni kena ada. Keinginan ni kena ada. Ini pun salah satu daripada alamat bahawa jika ada perkara ni bermakna dia cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dia kena ada keinginan untuk berjumpa dengan baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir sekali tuan-tuan, akhir ni betul saya tutup lah majlis. Akhir sekali tuan-tuan mulai adalah manusia yang paling tepat menunjukkan kasih sayang mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah orang yang lulus, orang yang mumtaz, A plus A. Ada nama A plus A? Tak ada. Apa? B plus A? Bubuh lah. A plus A. Manusia yang betul-betul ikut jejak Nabi, yang mereka ni dapat periktirafan oleh Allah. Allah iktiraf mereka. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Mereka dapat periktirafan. Allah iktiraf mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah iktiraf mereka. Cuba kita tengok kehidupan mereka, bagaimana mereka tunjuk cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya huraikan tadi itu memang dah ada kat diri mereka. Mereka amalkan sunnah segila-gilanya. Kita tuan-tuan tak dituntut dalam makanan, kita tak dituntut apa yang Nabi makan kita makan. Kita hanya dituntut ikut cara Nabi waktu makan. Hang makan roti canai, tak apa makanlah roti canai tu hang orang Melayu. Hang orang Penang suka nasi kandak, makan nasi kandak. Cara hang kena ikut cara Nabi. Kita tak dituntut bahawa perlu makan apa yang Nabi makan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya amalkan sunnah. Mereka bukan hanya bawa cara Nabi dalam amalkan sunnah, apa yang Nabi suka itu pun mereka bawa. Jadi mereka ikut suka juga apa yang Nabi suka. Apa tuan-tuan, Sayyidina Anas bila makan dengan sahabat yang lain, tangan dia mencari-cari manakah labu air. Tengok pasal apa sedap sangat labu air. Dan labu air aku telah pernah satu kali aku makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan Nabi mencari-cari mana labu air. Daripada hari itu aku telah jadikan diriku pun suka pada labu air kerana ia yang telah disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat macam tu sekali amalkan sunnah. Kita tak mampu. Kita tak ada bini bawa balik rumah, bini abang bawa balik apa? Labu ayak. Semalam pun labu ayak abang, hari ni pun labu ayak. Tak nak masak labu ayak kan? Beli ke saya orang lain? Ini Nabi suka, mampu dah. Dah tak ada. Kita tak dituntut ni. Kita hanya dituntut cara Nabi makan, cara Nabi tidur. Sahabat punya paling tinggi. Yang kedua tuan-tuan mulia, apakah bentuk cinta yang sahabat telah tunjuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ialah memperjuangkan agama yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahabat tunjuk. Tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah, tinggalkan untuk diri dia dikuburkan di Madinah. Yang benar semua orang pergi Madinah gila kalau boleh nak mati kat Madinah. Kenapa? Dapat doa Nabi, Allahumma fil li baqa'i gharqat, wa ya Allah penghuni gharqat, penghuni Jannatul Baqi' ni ampunlah dosa. Semua orang pergi, bukan kata orang muda apa, bukan kata orang tua, orang muda pun kalau boleh mati kat tanah suci ni, Allah